Satu wacana menarik akan berlaku baru-baru ini akan datang ni 11 hari bulan ini di antara Rafizi dan juga Saifuddin berkenaan dengan hala tuju mereka dan siapa yang layak berada di sisi Anwar dalam satu wawancara dan juga debat khas. Dan dalam masa yang sama di antara Adam Adli dan juga Fahmi Zainul di dalam peringkat AMK. Ada orang kata kat saya, dia kata, bukankah ini akan merosakkan PKR itu sendiri? Bukankah ini akan merosakkan PKR itu sendiri kerana terdapat perdebatan benda yang di kalangan ahli dia dibawa ke media umum. Tuan-tuan, ada beberapa hujah. Yang pertama, perdebatan di antara pimpinan PKR itu bukan benda yang pelik. 2018, AMK dah mendepani apabila 3 calon pada waktu itu, Akmal Nasir, Dr. Afif dengan juga Halimi pada masa itu mengadakan perdebatan secara terbuka di media berkenaan dengan hala tuju mereka sekiranya mereka menjadi pemimpin dan menang dalam pemilihan parti. Itu dah biasa. Dan PKR mendepani lagi apabila kali ini Timbalan Presiden dan juga AMK bersetuju untuk perdebatan itu diadakan secara media. Dia macam ni. Bila kita bercakap soal demokrasi, kita akan bercakap salah satu jis ataupun elemen ataupun tunjang kepada demokrasi adalah perbezaan pendapat. Itu tunjang kepada asas kepada demokrasi adalah perbezaan pendapat. Dan sekiranya kita tidak dapat menerima perbezaan pendapat dan kita telah menolak tunjang dan tiang seri kepada demokrasi. Dan dalam perbezaan pendapat tidak boleh tidak dimeterikan melainkan dengan perdebatan dan wacana. Itulah dia asas kepada demokrasi. Kalau kita belajar dan faham tentang demokrasi itu sendiri, kita belajar asas dia, kita belajar bagaimana ia bermula daripada zaman Athens dan Greece dulu, kita faham dia bermula dengan perbezaan pendapat. Itulah demokrasi. Di mana rakyat diberi kuasa dan suara untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka tanpa without favor and fear, kita kata. Tanpa ada rasa favor, tanpa ada rasa ketakutan untuk mereka menyuarakan pendapat mereka. Bukannya bila menyatakan pendapat kena gantung. Itu bukan parti demokrasi nama dia. Kan? Of course ada limit. Kita tak boleh memfitnah. Kita tak boleh memaki hamun. Tak boleh guna isu peribadi. Tak boleh kata orang tu bercuti. Itu isu peribadi. Kemukakan hujah. Kemukakan hujah. Dan kita nak dengar juga hujah daripada kedua parti. Dan saya setuju dengan perkara ini. Sepatutnya benda ini di-extend kepada semua parti. Kepada semua ahli-ahli parlimen. Kepada semua bakal-bakal Perdana Menteri, bakal-bakal Timbalan Menteri, kepada bakal Ketua Pembangkang dan Ketua Kerajaan. Untuk mereka melakukan perdebatan secara terbuka supaya disemarakkan demokrasi di negara kita. Tuan-tuan, benda ni pelik kat negara kita kerana negara kita selama berpuluh tahun ini dikuasai oleh UMNO di mana semuanya satu hala. Apa bos kata? Yes boss, yes man, no problem. Di Indonesia, benda ni perkara bukan pelik. Saya pergi Jakarta. Masa saya pergi Jakarta tu, sama dengan arwah Bil Kayong lah. Kami satu bilik. Pada masa kami pergi ke Jakarta waktu itu, ada conference. Kami satu bilik. Kan? Kami satu bilik. Pada masa itu, tengah pemilu di Indonesia. Masa itu tengah pemilu ni maksudnya tengah pilihan raya di Indonesia. Di TV mereka, perdebatan itu berlaku di kalangan ahli-ahli. Wacana itu berlaku di kalangan ahli-ahli yang nak bertanding. Daripada pelbagai parti. Itu berlaku. Itu normal di negara Indonesia. Tetapi di negara kita, benda itu dilihat sebagai suatu perkara yang pelik, yang janggal. Yang tidak normal bagi kita. Kononnya itu bukan budaya kita. Tuan-tuan, minta maaf saya kata. Perdebatan itu budaya Islam. Perdebatan itu budaya Islam. Itu budaya kita untuk mencambahkan pemikiran, untuk mencambahkan kita punya ideologi dan pemikiran kita. Itu yang berlaku. Bila ada ustaz kata, oh tak elok kita nak berdebat ini, maksudnya ustaz tu tak faham Islam. Ustaz tu tak faham Islam. Dan juga bila kita masuk ke dalam demokrasi, itulah asas tiang seri kepada demokrasi. Dan saya meraihkan. Dan ini yang berlaku dengan saya serta Norman Ridwan malam tadi. Di mana kami berdua berbincang berkenaan dengan soal kemah besar. Kami berdua berbincang tentang soal kemah besar. Cuma saya terkilan sedikit sebab sepatutnya saya buat live dengan dia. Dan saya rasa unfair kalau saya rumuskan kemah besar itu dalam menurut apa yang dia faham. Tapi saya kena cakap juga pada malam ini, takut saya tak sempat jumpa dia, mungkin lama lagi dan sebagainya. So saya cakap dengan dia malam tadi saya jumpa, dia kata saya setuju, Norman kata kat saya setuju kemah besar, dia kata Norman kata saya setuju dengan kemah besar. Okey. Saya kata, saya pula Iswardi kata saya tak setuju dengan kemah besar. Saya kata macam ni Norman, tak apa. Kalau awak setuju dengan kemah besar,
Tak ada isu, saya tak setuju dengan Musa, tak ada isu. Yang penting kita berdua kemukakan hujah, kemukakan dalil, kemukakan pendirian. Kalau sekiranya ada kebenaran itu datang daripada kamu, berkemungkinan saya tukar pendirian saya. Dan kalau ada kebenaran itu datang daripada saya, mungkin hujah saya convincing, mungkin kamu akan tukar pendirian kamu. Ataupun kedua-dua kita tak percaya kepada, tak yakin dengan hujah lawan kita, kita masih berpegang kepada pendirian kita. That's okay. Itu sebenarnya kaedah yang kita faham untuk nak memahami pilihan raya, demokrasi, dalam erti kata kita nak berbincang. Perbincangan itu, perdebatan itu dimasukkan perbincangan. Bila kita menyentuh konteks perbincangan kita. Sebab itu Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i, dia selalu kata, aku selalu berdoa agar kebenaran itu datang daripada mulut musuh aku. Maksudnya aku tak bersetuju dengan dia, tetapi dia bercakap tentang sesuatu membuat aku berfikir kena kata betul juga apa dia cakap. Itu selalu dia doa. Kemudian kita kata, sebab itu tuan-tuan, bila saya berbincang dengan dia, saya kata okey, kemukakan hujah. Dia pun kemukakan hujah. Saya kata yang penting kamu ada pendirian, kamu kemukakan hujah kamu. Kemudian saya kemukakan hujah saya, kamu bantah hujah saya bantah hujah kamu. Kita datang balik dengan hujah kita, kamu bangkang hujah kita, kita tutup, habis, lepas tu kita minum kopi. Habis kat situ. Dan orang yang mendengar dan orang yang berbincang, dia akan mendapat manfaat daripada penyembahan pemikiran tersebut. Itu yang kita nak bawa, itu yang sebaiknya, itu yang seeloknya. Yang tak bereloknya adalah dalam perdebatan tersebut kita maki dia, kita sentuh peribadi dia, kita cakap benda yang tak sepatutnya kita cakap. Itu yang tak sepatutnya. Character assassination itu bukan debat. Itu yang salahnya dalam memahami maksud debat. Okey, apa hujah Norman? Ini yang saya dapat simpulkan. Mungkin Norman kalau silap, mungkin saudara Norman boleh betulkan. Dan tak ada masalah sekalipun. Dia kata kita kena memastikan hujah dia, kenapa dia nak kemah besar. Dia kata yang pertama sekali kita kena faham UMNO sekarang ini berada dalam keadaan yang paling lemah. Dia kata UMNO berada dalam keadaan yang paling lemah. Dan UMNO nampak kalau sekiranya pembangkang itu bersatu, mereka akan kalah dalam PRU yang akan datang ini. Ini dia yang dia kata. Okey? Mereka nampak. Dan kalau the only way kita nak memastikan UMNO itu kalah dalam pemilihan raya yang akan datang ini, kita mesti bersatu, satu lawan satu dengan UMNO, baru kita boleh menang. Dia kata macam tu. Okey, itu hujah dia secara umum lah. Mungkin dan dia kata kalau sekiranya UMNO menang kali ini, maka sukarlah untuk kita nak memenangi pilihan raya lagi selepas ini. Okey, saya jawab dengan hujah. Saya balas balik hujah tersebut. Saya kata, yang pertama sekali, kamu berhujah bahawa UMNO berada dalam keadaan lemah. Dari statistik mana kamu mengatakan bahawa UMNO sekarang ini berada dalam keadaan lemah? Buktinya UMNO tidak lemah. Kita tengok keputusan di Melaka, kita tengok keputusan di Johor, kita dapati bahawa mereka menang dengan bergaya 2/3. Oh, tetapi bukankah kerana pada waktu itu berlaku pertembungan menyebabkan mereka menang dengan bergaya? Saya jawab, tidak juga. Kalau sekiranya berlaku satu lawan satu sekalipun, kita tetap akan kalah juga. Kerana apa? Kerana kita pada waktu itu gagal meraih pengundi atas pagar, dan kedua, kita gagal meraih undi ahli kita sendiri. Dan dalam politik matematik, 2+2 jadi 4, tetapi dalam matematik politik 2+2 tak semestinya jadi 4, tuan-tuan. So perbahasan kami panjang, akhirnya kami konkludkan bahawa kita kata ini hujah saya, dan saya kata saya panjanglah hujah saya. Malam esok saya akan bawa lagi hujah kenapa benda itu tidak berlaku dan sebagainya. Benda itu satu yang sepatutnya tidak wajar, kemah besar ini tidak wajar. Malam esok saya bawakan. So malam ini kita tutup.